Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat tiba di Rom, Republik Itali bagi menghadiri sidang kemuncak G20. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN telah diundang sebagai Guest of the Chair oleh Republik Itali pengerusi G20 bagi menyertai perbincangan untuk memajukan agenda G20 pada tahun ini. Semasa keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Fiumicino, Rom, ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah dijunjung oleh Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Itali yang menetap di Paris. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Rom, tempat persemayaman baginda di sepanjang sidang kemuncak G20 ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki. Kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik Negara berkenaan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 14 Oktober 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 November 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut, termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia
Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dua daripada kes tersebut adalah perempuan, masing-masing berumur 64 dan 30 tahun. Manakala satu lagi kes ialah seorang lelaki berumur 63 tahun. Ketiga-tiga kes juga telah mengalami beberapa masalah kesihatan yang lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 132 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam, membawa jumlah keseluruhan kes kepada 12,955 orang. Terdapat 83 tambahan kes-kes baru kepada 15 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 16 kes. Satu daripadanya adalah kluster kediaman, manakala satu lagi ialah kluster ISS Facility Services Sendiran Berhad adalah kluster tempat kerja. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 176 kluster. Dalam pada itu, terdapat 33 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 416 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,864 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,004 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Selain itu, 15 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 3,935 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 497,082 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 28 Oktober 2021, seramai 2,881 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Program vaksinasi kebangsaan seramai 351,496 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 81.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 252,427 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 58.7% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,123 orang, iaitu 97.3% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,188 orang, iaitu 88.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kebolehsuaian dan penggunaan kemajuan teknologi adalah penting untuk menstabilkan kesan COVID-19. Bukan sahaja dalam sukan tetapi juga pembangunan keseluruhan di rantau ASEAN. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, penyertaan negara-negara anggota ASEAN dalam Sukan Olimpik Tokyo dan Sukan Paralimpik 2020 baru-baru ini menunjukkan ketahanan sukan di peringkat serantau dan kebangsaan. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN ke-6 AMMS 6
yang diadakan secara persidangan video kemarin. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Republik Singapura. Yang berhormat menambah, di bawah jawatan pengurusi ASEAN, Negara Brunei Darussalam 2021, kerjasama sukan di rantau ASEAN akan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan kerjasama rangka kerja baru dengan rakan kongsi dialog ASEAN. Semasa mesyuarat, para menteri mengesahkan semula kepentingan mempromosi komuniti ASEAN yang aktif di mana sukan berfungsi sebagai langkah yang penting dalam memajukan pembangunan sosio-budaya dan mempromosi keamanan. Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh Pertubuhan Sukan Kebangsaan dan Ketahanan Sukan Rekreasi dalam garis panduan sedia ada di negara Brunei Darussalam turut diketengahkan dalam mesyuarat tersebut. Semasa mesyuarat, kenyataan bersama mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN ke-6 juga disahkan dan mengalu-alukan Thailand sebagai pengurusi dan penganjur bagi AMMS ke-7 bagi tahun 2023. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN Plus Jepun ke-3. Semasa mesyuarat, para menteri mengesahkan komitmen negara-negara anggota untuk terus mengukuhkan kerjasama ASEAN-Jepun dalam bidang sukan dan mengambil maklum mengenai pelaksanaan fasa kedua projek tindakan ASEAN-Jepun mengenai sukan untuk penduduk yang kurang upaya dalam negara-negara ASEAN tahun 2021 hingga 2022. Kapasiti pembangunan bagi aktiviti anti-doping dan kerjasama di bawah ASEAN-Jepun juga diketengahkan dalam mesyuarat tersebut. Belia berperanan penting dalam menyumbang secara aktif dan kolaboratif kepada agama, bangsa dan negara. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah semasa program munajat belia dan bacaan surah Al-Kahfi yang diadakan secara maya. Program merupakan Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Haliwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah dan Belia-Belia Masjid dengan pelibatan persatuan-persatuan dan pergerakan-pergerakan belia. Bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Penurangkaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program diteruskan dengan tazkirah bertajuk Ketabahan dan Kesabaran Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program kali ini dikendalikan bersama dengan kumpulan impak Pusat Belia Tutong. Ia antara lain bertujuan bagi membolehkan para belia berkumpul secara maya dalam aktiviti keagamaan dalam norma baharu, juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Daerah Temburong kemarin mengadakan ceramah Maulidur Rasul secara maya. Ceramah bertajuk Kecemerlangan Kepimpinan Berlandaskan Sunnah Rasulullah. Menyertai acara ini, Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara diadakan sebagai tanda memperingati kelahiran junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih 900 orang dari 31 buah negara di seluruh rantau ini dan sekitarnya menyertai e-forum mengenai menangani cabaran-cabaran pandemik dan peluang-peluang TVET dalam era pendigitalan. Forum secara maya yang diadakan kemarin adalah bersempena dengan mesyuarat Lembaga Pentadbir Pusat Serantau Simeo Voktek ke-32. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Chin Weke, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Semasa e-forum, 3 panel perbincangan melibatkan para perwakilan negara Simeo Voktek dan industri. Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Simeo Voktek, dalam ucapannya mengongsikan e-forum dianjurkan untuk mendukung dan memudah cara pertumbuhan dan industri yang mampan dengan pelaksanaan dasar dan amalan yang berkesan. Juga menyertai ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi negara Brunei Darussalam untuk mencapai keadaan endemik, ia akan mengambil kira-kira 80% atau lebih tinggi daripada penduduk untuk divaksin atau dilindungi sepenuhnya.
Kementerian Kesihatan perlu memastikan mereka yang paling berisiko, terutamanya yang berumur 60 tahun ke atas, dilindungi dan divaksinasi. Semasa sesi temu bual, Konsultan Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan berkata, beberapa langkah akan kekal semasa negara memasuki fasa endemik. Orang ramai akan terus memakai sungkup muka di tempat yang sesak dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan bagi mencegah jangkitan COVID-19. Tambah Dr. Justin Wong, antara norma baharu ialah orang ramai perlu mempertimbangkan orang di sekeliling jika mempunyai simptom, antaranya dengan berada di rumah dan menjalani pemeriksaan. Beberapa perkara perlu dilaksanakan oleh orang ramai sebagai masyarakat semasa fasa endemik. Antaranya bagi mereka yang belum mendapatkan vaksin, dinasihatkan untuk mendapatkannya segera. Menurut Dr. Fatih Ali Khan, Pegawai Perubatan Kanan Kementerian Kesihatan, beberapa manfaat boleh diperoleh ke arah menuju fasa seterusnya. Orang ramai perlu divaksinasi lengkap untuk membolehkan makan di luar secara beramai-ramai. Klinik vaksinasi COVID-19 bergerak diteruskan lagi di Pusat Kesihatan Muara pagi tadi. Ia bertujuan bagi memudahkan orang ramai untuk menerima suntikan COVID-19 khusus bagi penduduk mukim Serasa dan sekitarnya. Klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ini akan diadakan lagi pada hari Ahad 31 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Bagi penduduk mukim Serasa dan sekitarnya yang ingin mendapatkan suntikan tersebut secara walk-in, hendaklah membawa kad pintar atau pasport serta kad atau nombor brohims. Bagi mereka yang tidak mampu hadir sendiri ke pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, boleh mendaftar melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak penderma dalam sama-sama membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan baru-baru ini menerima beberapa sumbangan barang keperluan daripada perusahaan Mumtaz, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan syarikat Alia Sendirian Berhad. Sebarang sumbangan boleh berhubung terus dengan MOH Emergency Operation melalui talian 7295-712 pada waktu bekerja sahaja. 350 guni beras telah dihantar ke Kompleks Sukan Sungai Kebun bertujuan menambah stok bekalan dan akan diberikan kepada para pesakit COVID-19 yang diarahkan untuk menjalani perintah kuarantin di rumah masing-masing. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta badan-badan bukan kerajaan, pihak kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan terlibat sama di Pusat Penyelarasan Kebangsaan bagi COVID-19. Sebanyak 20 kontraktor menyumbangkan tenaga kerja dan asetnya dalam sama-sama membendung wabak COVID-19 di negara ini. Sejak tercetusnya gelombang kedua wabak COVID-19, 84 penghantaran telah dibuat oleh pihak kontraktor Kementerian Pembangunan ke pusat-pusat pengasingan. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan malam munajat pada setiap hari Sabtu, malam Ahad secara maya yang boleh disertai oleh orang ramai dari kediaman masing-masing. Penganjurannya adalah sebagai salah satu usaha bersama membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Orang ramai berhasrat untuk menyertai malam munajat bolehlah melayari pautan yang tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_kheu. Malam munajat akan diteruskan esok bermula pukul 6.30 petang. Seramai 36 peserta lelaki dan 7 peserta perempuan menyertai pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat zon daerah seluruh negara. Pertandingan berlangsung selama 3 hari iaitu pada 27, 28 dan 30 Oktober 2021. Buat julung kalinya pertandingan diadakan secara dalam talian. Pertandingan tahunan ini diungkayahkan oleh bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Pertandingan adalah untuk memilih wakil peserta pertandingan Qori dan Qari'ah yang memperoleh markah 80% ke atas
bagi memasuki ke peringkat separuh akhir kebangsaan yang akan diadakan nanti. Agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat menerusi pelaksanaan operasi pulih akan sentiasa berusaha melaksanakan tugasan secara menyeluruh merangkumi langkah menambah baik kewaspadaan, menjalankan langkah pengawalan dan keselamatan. Semalam, 12 kesalahan dikenakan kompaun semasa operasi pulih yang dijalankan dari pukul 8 malam sehingga 4 pagi. 8 kesalahan di daerah Brunei Muara dan 4 kesalahan di daerah Belait atas pelanggaran kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Orang ramai disaran agar mematuhi semua arahan Kementerian Kesihatan dalam strategi pengurangan pergerakan serta risiko penularan wabak COVID-19. Sebuah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1-D setelah mengaku melonggok, meletak dan meninggalkan bekas bahan binaan dan bekas pengubahsuaian ruang premis di tepi bangunan komersial Kampung Kilap. Syarikat Hiab Guan Cushion Furniture and Construction dikompaun RM500 dan diberi tempoh 7 hari untuk membayar. Jika gagal akan mengakibatkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah yang mana bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.